Salam sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 3 yang akan mengikuti PDPR sesi kali ini. PDPR sesi kali ini bertajuk di bawah bidang kekeluargaan. Bertajuk sumbang mahram ataupun boleh disamakan seperti kata pepatah peribahasa iaitu haruan makan anak. Ataupun lagi boleh disamakan lagi seperti harapkan pegar, pegar makan padi. Macam itulah. Sumbang mahram seperti yang kamu dapat lihat dekat slide ni yang cikgu dah tunjukkan. Sumbang mahram ni adalah salah satu lakuan seksual yang melibatkan dalam golongan ahli keluarga yang sendiri, ahli keluarga yang sama. Kenapa kita samakan dengan haruan makan anak? Sebab ada satu kajian menyatakan bahawa ikan haruan ni bila dia lapar, dia punya anak-anak dia yang kecil itulah akan jadi dia punya mangsa untuk dia teruskan kelangsungan kehidupan. Jadi daripada situlah peribahasa haruan makan anak ni timbul dan dikaitkan dengan isu sumbang mahram. Kita tengok seterusnya. Cikgu buka pena kejap. Pengenalan sumbang mahram ni, boleh tengok dekat sini. Sumbang mahram telah dikenal pasti sebagai sejenis penganiayaan seksual yang mendatangkan kesan buruk terhadap kesihatan fizikal, mental dan emosi. Perbuatan ini merupakan satu larangan dalam semua budaya dan agama masyarakat Malaysia, sama ada pada masa kini ataupun masa lampau. Pelakon sumbang mahram ini melibatkan individu yang mempunyai hubungan keluarga. Jelas kat sini dia menyatakan ada hubungan keluarga seperti ibu, bapa, datuk, anak, adik-beradik serta saudara rapat seperti ibu saudara dan bapa saudara. Tak kiralah dia keluarga dekat ke keluarga jauh ke, selagi dia masih dalam susul galur yang sama, sekiranya ianya melakukan pelakon seksual yang salah terhadap ahli keluarga yang terdekat ataupun jauh, ianya dikira sebagai sumbang mahram. Disebabkan perbuatan sumbang mahram ialah satu perbuatan perseorangan yang dilakukan secara sulit, maka tindakan undang-undang sukar dikuatkuasakan. Di Malaysia, Akta 792 iaitu Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017 adalah akta terkini yang dikuatkuasakan untuk melindungi kanak-kanak yang menjadi mangsa sumbang mahram. Ini adalah akta yang dikuatkuasakan yang bertugas ataupun yang berperanan untuk melindungi ataupun menguatkuasakan undang-undang lah terhadap mangsa sumbang mahram. Boleh tengok dekat sini juga. Sumbang mahram atau incest. Mengikut kamus Dewan, incest ni dalam bahasa Melayu. Dia terus tukar pada bahasa Inggeris, sama juga lah Inggeris belum Melayu. Mengikut Kamus Dewan Terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka ialah perlakuan zina yang berlaku antara dua orang anggota terdekat dalam sebuah keluarga. Contoh dia abang dengan adik perempuan atau ayah dengan anak perempuannya sendiri. Itu adalah contoh-contoh dia lah yang berlaku. Ni adalah yang paling kerap. Kita tengok seterusnya. Sumbang mahram ni dia terbahagi kepada dua kategori cara yang boleh dilakukan. Yang pertama sekali adalah secara fizikal. Boleh tengok dekat sini secara fizikal. Tengok gambar ni. Ni adalah secara fizikal. Fizikal ni, secara fizikal cikgu terangkan sedikit dahulu. Fizikal adalah lakuan yang melibatkan sentuhan badan ke badan ataupun pelakuan fizikal yang menyentuh antara pelaku dan mangsa. Antara pendera dengan mangsa. Antara contoh ciri-ciri fizikal, ciri-ciri bentuk sumbang mahram secara fizikal adalah meraba kemaluan mangsa, tidak kira lelaki atau perempuan. Seterusnya adalah penembusan ke dalam faraj atau dubur atau mulut mangsa dengan objek jari atau zakar pendera. Pendera ni maksudnya orang yang melakukan itulah, yang memaksa melakukan lakuan seksual, iaitu sumbang mahram tersebut. Dan yang ketiga adalah mangsa dipaksa memegang kemaluan pendera. Itu adalah salah satu ciri yang terletak di bawah cara fizikal
seseorang yang melakukan kesalahan ataupun menjadi mangsa kepada sumbang mahram secara fizikal. Okey, jadi pelajar-pelajar kena tahu, okey, sekiranya berlaku dalam 3 ciri ini dalam situasi di mana kamu tidak menjangkakan, okey, ketahuilah bahawa ini adalah titik permulaan bahawa lakuan sumbang mahram telah berlaku kepada kamu. Jadi sesuatu tindakan ataupun sesuatu perkara perlu diambil berat, kerana ini adalah satu perkara yang sangat-sangat sensitif, sangat-sangat berisiko tinggi terhadap kamu, tidak kira waktu sekarang, termasuk juga masa depan kamu dan nama ahli keluarga kamu juga yang lain. Okey, ini adalah ciri-ciri dia. Okey, seterusnya kita tengok kepada kategori yang kedua, iaitu bukan fizikal ataupun lebih kepada secara verbal. Okey, stimulasi lisan. Stimulasi lisan ni adalah salah satu cara yang mengusik dari segi usikan. Okey, usikan ni contoh dia panggil high sexy. Contohnya bila pelajar-pelajar kat sekolah ni, lelaki dan perempuan ni, dia selalu gurau-gurau dari segi lucah-lucah macam tu atau pergerakan sekejap. Itu adalah salah satu cara bagaimana bukan fizikal sumbang mahram berlaku. Okey, dekat sekolah ni bukan melibatkan rakan. Okey, sorry cikgu betulkan balik, bukan melibatkan rakan tapi melibatkan adik dengan abang ataupun saudara-saudara kamu yang terdekat. Okey, saudara lah biasa dia berlaku lebih berlaku kepada saudara lelaki dengan sepupu perempuan. Okey, biasa mereka macam ni lah, menggunakan perkataan-perkataan tak betul bila nampak sebab masih tidak faham. Okey, dan sebagainya lah stimulasi lisan ni, cakap menggunakan lisan tanpa sentuhan. Okey, seterusnya menggunakan panggilan telefon lucah. Okey, menelefon kamu. Okey, pelaku biasa dia akan menelefon mangsa yang dikehendakinya dan berbual tentang perkara-perkara yang lucah. Itu adalah salah satu cara bagaimana secara verbal boleh berlaku. Okey, seterusnya eksploitasi lisan ataupun bukan lisan. Okey, ini lebih kurang dengan stimulasi lisan tadilah. Okey, ianya lebih kepada percakapan, lebih kepada tanda isyarat dan sebagainya. Okey, tanda isyarat macam-macam lah, macam-macam yang boleh dilakukan untuk memulakan pelakuan negatif sumbang mahram ni. Okey. Okey, seterusnya kita tengok dekat sini. Okey, tahukah ini kamu boleh tengok dekat buku teks. Tahukah anda? Okey, ini adalah penjelasan sedikit tentang hukuman bagi kesalahan sumbang mahram mengikut Seksyen 376B Kanun Keseksaan, memperuntukkan bahawa sumbang mahram, barang siapa yang melakukan sumbang mahram hendaklah disiksa dengan penjara selama tempoh tidak kurang dari 6 bulan dan tidak lebih 20 tahun dan hendaklah dikenakan sebatan. Okey, ingat sumbang mahram lebih kurang sama dengan kes rogol, akan dikenakan sebatan juga. Okey, Akta 559, Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997 Seksyen 20, perbuatan sumbang mahram menyatakan bahawa mana-mana orang melakukan perbuatan sumbang mahram adalah melakukan suatu kesalahan apabila disawitkan denda tidak lebih RM5,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau disebat tidak melebihi 6 sebatan atau dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman tersebut. Okey, tak kira lah buat ni pun tetap akan masuk penjara ataupun hukuman ataupun bayar yang tinggi. Okey, itu adalah dia punya kesan-kesan negatif dan kesan yang sangat-sangat besar kepada masa depan seseorang yang pelaku melakukan sumbang mahram tersebut. Jadi beringatlah sebelum kamu teringin untuk melakukan perkara-perkara yang sedemikian, jauhkan diri, tekadkan hati agar kamu dihindari dan dijauhkan dengan perkara-perkara yang sebegini. Okey, kesannya sangat-sangat buruk untuk masa depan kamu dan masa jangka panjang lah terhadap keluarga sendiri ataupun diri sendiri. Okey, ni adalah perkongsian video yang cikgu jumpa. Ni kamu tengok, boleh tengok dekat sini, ni sumber internet dia. Okey, kamu boleh tengok salah seorang mangsa sumbang mahram, mangsa kekejaman bapanya, sesuailah digelarkan, disamakan dengan haram makan anak. Okey, ini adalah perkongsian pengalaman. Banyak lagi dekat internet tapi ini yang cikgu tengok yang terbaik lah untuk dikongsikan bersama dengan kamu semua. Okey, boleh tengok. Hari tu 3 kali. So masa tu saya dah lari dah. Sebab menjadi masalah yang menjadi masalah.
tiba-tiba dia bawa dia satu tempat, tiba-tiba saya pusing belakang, dia datang, saya masuk. Dari situlah timbulnya konflik dan isu-isu yang tidak ada, dia ada. Kisah seorang gadis remaja yang dipaksa untuk melakukan hubungan seks oleh bapa tirinya sewaktu dia baru berusia 17 tahun. Beliau dimasukkan ke dalam rumah perlindungan Puteri Arafiah pada tahun 2018 oleh keluarganya dan kes ini masih dijalankan di mahkamah. Terima kasihlah Cik Siti bersama dengan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya seorang anak tunggal berasal dari Perak. Dibesarkan oleh datuk nenek sehingga sekolah rendah. Macam mana dekat sini dah 2 tahun dah? Mak saya dah bercerai. Ini mak saya dah bercerai dah dengan bapak tiri, bekas bapak tiri saya lah. Dia macam kalau saya nak keluar dengan dia ke, mak saya bagi. So kami rapat lah. Masa dengan ayah tiri tu, saya masih dekat dalam jagaan atuk nenek saya. Sebab tu saya 18 tahun. Kemudian tu berlaku dia cakap dengan saya, dia nak buat saya pergi bercuti. Tapi dengan family dia sekali. Ini isteri baru dia ada sekali dan anak adik-adik tiri, kakak tiri saya lah. So sampai kat sana, dia kata yang lain tak jadi datang. So saya rasa macam dia tu biasalah sebab memang saya rapat dengan dia, yang selalu keluar dengan dia kan. So tak rasa syak apa. Masa tu ayah tiri maksudnya dah bekas suami kepada mak. Tapi mak memang tak pernah halang jumpa dengan ayah tiri. Ayah kandung? Ayah kandung selalu cakap macam tu. Jadi memang mak memang jenis yang sangat terbuka lah. Tak kisah anak perempuan dia keluar dengan ayah tiri dia. Panggil ayah tiri apa masa tu? Saya panggil papa. Panggil papa lah. Saya dekat hotel, dia beritahu saya lepas makan. Saya dia kata, dia panggil saya lah. Dia kata minta tolong. Kita minta tolong apa? Lepas tu dia minta saya lakukan oral seks kepada dia. Dan dia macam begitu lah. Dia kata kenapa sama macam ni? Dia kata ini untuk balasan jasa dia lah. Yang selalu saya bawa saya dia jalan, bagi saya duit tiap bulan. Lepas tu dia terus tarik tangan saya dan paksa saya untuk lakukan. Kes sumbang mahram seperti ni sebenarnya kalau kita fikirkan benda ni mustahil berlaku, tetapi itulah sebenarnya hakikat yang berlaku di masyarakat kita. Jadi kes sumbang mahram ni, anak-anak ni sebenarnya menjadi mangsa sepatutnya mak ayah tadi membimbing mereka, tetapi mak ayah yang telah menjebakkan mereka. Mereka sebab saya tu 3 hari. Sebenarnya 3 hari tu benda tu berlarutan. Saya cuma tak tahu nak cakap macam mana sebab saya memang pain, tak tahu nak buat apa. Masa tu terlalu takut saya takut dan saya macam ni tak tahu macam kalau saya bagi tahu mak saya pun saya takut mak saya marah saya. Saya takut macam dia tak nak bagi saya, dia tak nak hantarkan saya balik dekat family saya. Sebelum ni memang tak pernah dengar lah pasal rogol. Saya pernah dengar rogol kan. Tapi masa tu awak imagine, awak tahu tak sebenarnya dalam situasi tu benda tu memang tengah berlaku kat awak. Pun saya tak pernah fikir kat masa tu. Jadi selama 3 hari tu memang awak tak ingat lah berapa kali. 3 hari tu 3 kali. Dia lepas segala kejadian tu macam tak apa pun. Dia ajak makan macam biasa. Macam biasa. Masa balik tu pun memang terus bagi tahu dekat makcik saya. Dia yang bagi tahu dekat mak? Dia bagi tahu kat mak. Ni benda ni 2 tahun lepas kan? Betul. Lepas tu bila mak tanya, mak ada jumpa dengan Siti sendiri tanya. Mak jumpa sendiri tanya macam mana dia macam ni. Saya takut mak saya sangat garang. Dan masa tu dia boleh cakap baik dengan saya. Dia boleh dah bercerita masa tu. Saya disalahkan bapak tu saya itulah. Tapi pada saya salahkan diri saya sebab salah saya juga kenapa saya keluar tak bagi tahu dekat mak saya sendiri. Sebab masa dia ambil saya tu dekat rumah datuk nenek saya. Tapi masa dia ambil tu nenek saya tahu. Cuma saya sendiri yang tak bagi tahu dekat mak saya. Tapi kalau awak rasa awak bagi tahu mak awak, benda tu akan jadi tak? Awak rasa mak awak akan bagi tak? Saya tak rasa mak saya akan bagi. Berapa umur dia tahu tak?
Sekarang umur dia dah 66. Oh dia tu sangat-sangat tua. Kalau awak boleh ubah satu benda je yang berlaku kan, kalau kita katalah kalau kita boleh tukar waktu apa satu benda je yang awak nak ubah supaya benda ni tak jadi? Saya rasa masa tu saya dah lari dah. Sepatutnya. Sepatutnya. Sebab saya pun tak sempat nak cakap apa-apa. Dia terus tarik tangan Dia saya paksa macam tu. tak? Dia paksa. Memang pukul. Dia tak ada pukul, cuma dia rentak tangan saya je. Selama ni dia pernah garang? Dia tak pernah. Dia seorang yang soft spoken. Baik bercakap, sangat baik, lembut je. Tak sama macam ayah dengan mak saya. So apa yang awak harapkan sebenarnya daripada kes ni sendiri, sebab kes ni masih lagi berjalan? Saya harap dia dapat hukuman yang setupai. Dan kes ni cepat-cepat habis. Saya pun tak nak fikir dah. Saya nak move ke depan. Saya harap kalau saya keluar dari sini, hukuman tu dah dijatuhkan. Apa cita-cita awak sebenarnya? Cita saya nak jadi seorang chef. InsyaAllah saya akan sama belajar lepas habis tempoh saya kat sini. Saya banyak juga belajar daripada sini. Ilmu kehidupan yang saya mungkin tak dapat dah lepas ni. Berikutan dengan kes Subang Mahram ini, Mangsa merupakan seorang remaja yang berusia 19 tahun, di mana kejadian Subang Mahram di Malaysia banyak melibatkan remaja-remaja di usia-usia tersebut, dan kebanyakannya Subang Mahram ini dilakukan oleh pelaku-pelaku yang mempunyai hubungan yang rapat dengan mangsa itu sendiri. Mungkin di atas dasar kepercayaan daripada remaja itu sendiri, ataupun atas dasar kepercayaan daripada ibu, bapa ataupun keluarga si mangsa. Pendekatan sebenarnya anak-anak ni perlu dididik dengan asas keagamaan itu sendiri. Jadi apabila dia mempunyai asas agama yang betul-betul mereka akan kenal adakah perbuatan yang mereka yang lakukan ni adalah betul ataupun tidak. Nasihat saya supaya kita lebih menyayangi diri kita, lebih menjaga kesejahteraan hidup kita, lebih positifkan hidup kita supaya kita tidak terjebak ke dalam kancah yang lebih menghinakan. Dan kepada ibu bapa di luar sana, supaya lebih peka tentang perkembangan anak-anak dan lebih luangkan masa yang berkualiti bersama dengan anak masing-masing. Kes Sumbang Mahram bukanlah sesuatu yang baru di negara kita. Malah, peningkatan kes ini saban tahun kian membimbangkan. Apa yang pasti, seperti jenayah sosial lain, Sumbang Mahram boleh dibendung jika semua memainkan peranan. Tiada gadis yang layak menjadi mangsa nafsu serakah ahli keluarganya sendiri. Okey, cikgu ulas sedikit tentang video yang telah ditonton tadi, telah tunjukkan tadi. Okey, video berkenaan adalah mengenai seorang perempuan yang berusia 17 tahun pada ketika itu telah dirogol ataupun telah menjadi mangsa Sumbang Mahram oleh ayah tirinya sendiri. Okey, banyak sebab-sebab yang boleh menjadi titik punca kepada pelakuan tersebut. Okey, contohnya bila dalam video tu hubungan dia dengan ayah tirinya yang bukan mempunyai darah kekeluargaan, tetapi hanya mempunyai hubungan kekeluargaan melalui perkahwinan sahaja. Okey, tapi masih dikira Sumbang Mahram. Macam itulah, sebab rapat keluar tak bagi tahu mak. Okey, lepas tu macam-macam lagi lah, banyak juga yang merupakan titik punca bagaimana suatu jenayah Sumbang Mahram boleh terjadi. Okey, Sumbang Mahram tersebut berdasarkan video tadi juga, perkara ni boleh berlaku dan dapat diatasi dengan melalui pelbagai peranan yang dimainkan oleh semua pihak, termasuklah mangsa, pelaku, ahli keluarga dan ahli keluarga yang lain. Semua dia memainkan peranan penting.
Okey, saling bekerjasama untuk mengelakkan perkara ini berlaku dalam kalangan ahli keluarga. Okey, bukan sahaja untuk masa tersebut, berhati-hati. Okey, ibu bapa juga penting. Itulah punca-punca dia. Okey, banyak cara yang macam pakar tadi kata, kerapkanlah bersama anak-anak, berikan didikan agama dan sebagainya lah untuk elakkan perkara-perkara ni. Okey, sekarang kita tengok. Okey, kamu boleh rujuk dekat buku teks muka surat 160 juga. Okey, ada kat situ, apakah peranan ahli keluarga untuk mengelak sumbang mahram? Okey, yang pertama sekali kita dapat tengok dekat situ dari segi pendidikan agama. Okey, mengamalkan nilai-nilai murni, beribadat bersama-sama. Okey, melakukan ibadat bersama-sama dengan ahli keluarga lah, ibu, ayah, termasuk anak beranak sekali. Itu adalah salah satu cara bagaimana kita dapat mendekatkan diri dengan Tuhan dan membetulkan pandangan kita terhadap agama, dan membetulkan juga kita punya panduan dalam kehidupan berlandaskan pegangan agama masing-masing. Okey, selain daripada itu, perlu juga membezakan sentuhan kasih dan nafsu. Okey, ibu bapa sangat berperanan penting untuk mengajak anak-anaknya kemahiran asertif, tahu perbezaan dan berani menyuarakan rasa tidak selesa. Okey, anak-anak seharusnya faham dan lebih kenal apakah kemahiran asertif. Kemahiran asertif ni dah diajar dekat sekolah rendah lagi seawal tahun 3. Okey, cikgu pernah mengajar tahun 3. Jadi kemahiran asertif ni adalah macam mana kamu dapat membezakan pegangan seseorang terhadap fizikal kamu tu, adakah pegangan kasih sayang ataupun nafsu semata-mata. Daripada situ dapat tahu, daripada cikgu bagi contoh dekat sini, dekat mana dia pegang, bagaimana dia pegang. Itu adalah cara-cara yang kamu dapat tahu macam mana kemahiran asertif tersebut. Okey, rasa asertif tersebut. Okey, seterusnya membaiki status ekonomi. Okey, ini adalah tumpuan utama kepada ahli keluarga, okey, juga kepada diri pelajar sendiri, supaya berusaha keraslah untuk bila kamu dah bersedia untuk berkeluarga, pastikan sediakan keadaan rumah yang selesa dan selamat. Sebagai contoh, bila anak kamu dah memasuki usia seawal 7 tahun ataupun dah mula bersekolah, asingkanlah bilik tidur, mengikut jantina, dan asingkan daripada bilik kamu sekali. Okey, daripada ibu atau bapa. Itu adalah salah satu cara bagaimana untuk mewujudkan keadaan selesa dan selamat. Okey, dapat buat bilik yang banyak lah. Okey, beli rumah yang bilik banyak. Okey, seterusnya memantau penggunaan media massa. Okey, ibu bapa perlu menghadkan masa penggunaan dan kawal bahan bacaan atau tontonan di media massa, sebab media massa ni mempunyai pengaruh yang sangat luas dan sangat besar terhadap golongan-golongan remaja ataupun sesiapa sahaja untuk terlibat dengan gejala-gejala masalah-masalah seperti ini, sumbang mahram ni. Teringin untuk melakukan sesuatu hasil daripada tengok dekat internet, lepas tu mula nak buat dekat situasi sebenar. Itulah perlunya pemantauan media massa. Okey, seterusnya mengasingkan tempat tidur anak yang berlainan jantina ni cikgu dah jelaskan. Menerima dan menghormati perbezaan jantina, menjalin rasa tanggungjawab untuk memelihara kehormatan diri. Okey, seterusnya prihatin dan memberi kasih sayang. Okey, dengar luahan hati ahli keluarga. Itu utamanya bila kamu dah jadi seorang abang yang dewasa, dengarlah rintihan daripada adik perempuan kamu ataupun adik lelaki kamu, bagi dia sokongan moral, bagi dia motivasi selalu agar dapat menghadapi hari yang sukar untuk mereka. Ataupun kamu boleh berkongsi masalah dan pendapat antara satu sama lain supaya hubungan kamu berdua ataupun hubungan kamu sekeluarga lebih rapat dan dapatlah berkongsi masalah dan tidak mengambil kesempatan antara satu sama lain. Okey, seterusnya menentukan batasan perhubungan, mengamalkan kemarahan asertif. Ni cikgu dah beritahu juga tadi, mengetahui hak dan batasan. Okey, seterusnya akhir sekali memantau pergaulan. Elakkan pergaulan bebas, terutamanya dalam kalangan lelaki dan perempuan, dalam kalangan pelajar sekolah, saudara mara ke. Walaupun saudara mara sekalipun, kalau lelaki dan perempuan pun tak boleh tidur bersama-sama. Okey, terutama lagi bila kamu dah balik ataupun belum. Elakkanlah perkara tersebut dan mengenali setiap kenalan anak. Ini yang terlebih kepada peranan ibu bapa, peranan ahli keluarga, orang dewasa, datuk dengan nenek, kepada siapa yang tinggal dengan datuk dan nenek. Ini adalah peranan-peranan yang perlu mereka tahu ataupun kamu tahu sebagai bakal ibu atau bapa nanti, bagaimana untuk elakkan perkara-perkara ini boleh terjadi dalam keluarga kamu. Okey, macam itulah. Okey.
Seterusnya, okey, akhir sekali minta bantuan. Sekiranya kamu merupakan salah seorang mangsa sumbang mahram, banyak tempat, banyak badan-badan kebajikan yang boleh kamu buat aduan untuk mengatasi masalah kamu ataupun untuk menghentikan jenayah ini terhadap kamu. Yang pertama sekali, kaunselor, polis, kamu boleh terus ke balai polis, talian kasih 1599, Jabatan Kebajikan Masyarakat, pergi ke hospital untuk pemeriksaan lanjut, orang dewasa yang dipercayai. Okey, itu adalah contoh-contoh adalah macam mana kamu boleh buat benda ni. Okey, selain daripada melaporkan sumbang mahram kepada pihak di atas, tindakan lain boleh diambil adalah mengadakan pendidikan ibu bapa dan kekeluargaan, memberi kaunseling dan pendidikan kekeluargaan kepada bekas bersalah, menyediakan rumah dan kemudahan prasarana yang mampu dimiliki oleh golongan bapa rampatan rendah, dan menguatkuasakan undang-undang seperti Seksyen 376B. Inilah antara bantuan-bantuan yang boleh kamu dapatkan untuk sekiranya kamu merupakan salah seorang mangsa kepada sumbang mahram. Okey, itu saja sekian daripada cikgu untuk tajuk sumbang mahram. Kamu boleh buka buku teks muka surat 158 sehingga muka surat 161 untuk tengok cikgu punya untuk lebih jelas lagi tentang perincian ataupun sebagai bahan bantu kamu mendengar slide ini. Okey, itu saja daripada cikgu. Lepas ni buat latihan pengukuhan yang cikgu sediakan, buat sama ada dekat dalam buku latihan ataupun kamu boleh cetak terus lekat dalam buku. Itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.